Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bomoh nampak hantu, doktor nampak penyakit, alat moden nampak kedua-duanya. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Kehidupan di tahun 1960-an. Beginilah rupa rumah rumah orang-orang kampung sekitar tahun 50-an dan 60-an. Atapnya dibuat daripada atap perumbia ataupun atap nipah yang dibuat seperti mana gambar atas yang tengah tu. Kemudian pada akhir tahun 60-an ataupun awal 70-an, sebahagian daripada rumah kampung ini mula menggunakan atap zinc, seperti mana gambar yang di bawah tu. Di mana biasa kehidupan di waktu itu tiada lagi bekalan elektrik. Jadi kehidupan di malam hari adalah diterangi dengan lampu pelita. Dan sebahagian daripada rumah-rumah yang berada diterangi dengan lampu gas. Lampu gas ni adalah menggunakan minyak tanah. Jadi ada setengahnya memanggilnya lampu pam. Tapi memanglah kalau pakai lampu gas ni keadaan rumah akan jadi terang benderang di malam hari. Begitu juga di waktu itu belum lagi ada bekalan air ke rumah-rumah. Jadi bagi anak-anak kalau mandi itu jawabnya ya di sungai atau di parit atau di kolam. Dan memasak menggunakan dapur kayu, menggunakan dapur inilah ada tanah abu macam itulah. Jadi menggunakan kayu api. Begitulah suasana kehidupan di tahun 1960-an dan sebelumnya. Belum lagi ada dapur minyak tanah, dapur gas, dapur elektrik, belum ada lagi. Keadaan bangunan di waktu itu adalah teramat sederhana sekali. Walaupun ialah di Kuala Lumpur sudah ada bangunan Sultan Abdul Samad, bangunan Kelab Selangor, Dataran Merdeka dah ada, tetapi suasananya amat sederhana sekali. Kenderaan-kenderaannya masih kelihatan kenderaan lama. Jadi begitu juga bangunan-bangunan hospital seperti di Taiping, di Kelang masih teramat sederhana. Jadi bermaknanya kemudahan-kemudahan di dalamnya juga sangatlah sederhana. Belum ada lagi peralatan yang canggih. Kaedah pengubatan di zaman dahulu, sekiranya ada di antara ahli masyarakat yang sakit, maka yang dicari adalah orang-orang alim, tutup guru untuk mendapatkan ubat daripada mereka. Ada juga yang pergi berjumpa dengan bomoh ataupun bawang untuk mendapatkan penyembuhan. Ada yang menggunakan herba-herba untuk proses pemulihan penyakit. Jadi begitulah suasana ataupun kaedah pengubatan di zaman dahulu. Kalau sunat ataupun berkhatan tu ya macam nilah. Tak ada bius, tak ada laser cutting. Paling-paling pun pagi-pagi berendam dekat sungai, dah sejuk menggigil sampaikan kecut. Lepas tu muncung kemaluan itu pun terus dipotong. Tak ada bius, tak ada apa. Yang menyunatnya ataupun yang menghatankannya itu dipanggil mudim, tok mudim. Tak adalah gunakan ubat-ubat ke atau apa. Jadi ianya pulih secara semula jadi, begitu saja. Jadi bayangkanlah macam mana sakitnya anak-anak lelaki zaman itu kalau bersunat. Ada yang menggunakan sistem berendam dahulu, ada yang tidak. Jadi bayangkanlah kalau yang tidak tu maknanya dipotong buta-buta gitu ajalah. Jadi bayangkanlah betapa sakitnya, darah menitik keluar. Itulah keadaan sunat di waktu itu. Jadi pengubatan di zaman dahulu ni, kemudahan perubatan seperti hospital dan klinik sangat terbatas. Masyarakat belum terbiasa dengan kaedah perubatan moden, walaupun dah ada lah secara sederhana. Masyarakat terbiasa dengan kaedah pengubatan secara tradisi, penggunaan herba, urut tradisi, penggunaan ilmu refleksologi, shiatsu dan kaedah perawatan secara Islam. Istilahnya 80% masalah pengubatan masyarakat waktu itu ditangani oleh bomoh, pawang dan orang alim. 20% lagi
keperawatan moden. Waktu itu tiada lagi klinik swasta di Pekan dan bandar seperti yang ada sekarang. Kalau ada pun terlalu jarang sangatlah, susah nak dicari. Selalunya bomoh dan pawang akan nampak hantu dalam badan pesakit bila ada pesakit yang datang kepadanya. Dibaca sesuatu, buat sesuatu, pesakit jadi sembuh. Masalahnya hanya bomoh dan pawang yang nampak hantu dalam tubuh pesakit. Kita yang duduk di sebelah pesakit tak nampak hantu tersebut. Jadi ada ruang untuk kita mempertikaikan pernyataan bomoh dan pawang tersebut. Di sini timbul permasalahan di dalam masyarakat kita. Perubatan moden. Lihatlah betapa canggihnya hospital daerah Batu Pahat ni. Kalau tak silap 4 tingkat lah bangunan barunya, bangunan lamanya 2 tingkat. Jadi memang canggih lah dengan segala peralatan moden di dalamnya. Ada X-ray-nya, ada MRI-nya, ada peralatan-peralatan canggih yang berbagai. Sekarang ni dah muncul lah kan. Semuanya ada di hospital daerah. Jadi setiap daerah ada hospital besarnya. Ni contohnya, ini peralatan MRI yang biasanya memang adalah di hospital-hospital daerah. Daripada situ, dengan peralatan inilah doktor dia dapat membantu para doktor untuk mengenal penyakit daripada pesakit-pesakit yang datang ke hospital. Ada lagi alat seperti termogram, mamogram yang digunakan untuk mengesan penyakit seperti penyakit kanser, kanser payudara lah ni utamanya. Jadi dengan bantuan peralatan moden ini, para doktor dapat melihat keberadaan penyakit di dalam tubuh pesakit. Macam-macam alat lah yang digunakannya. Persoalan. Dahulu kala pesakit berjumpa bomoh. Bomoh nampak hantu dalam tubuh pesakit. Sekarang pesakit berjumpa doktor. Doktor dengan bantuan peralatan moden nampak penyakit dalam tubuh pesakit. Sebenarnya dari data yang diambil dari peralatan moden, kita boleh lihat penyakit dalam tubuh pesakit seperti mana doktor melihatnya. Dan kita juga boleh melihat hantu seperti yang bomoh lihat jika ia ada di dalam tubuh pesakit tadi. Seperti ini data termogram, iaitu data yang merekodkan suhu, sensitifnya suhu pada tubuh pesakit direkodkan. Lepas tu ujian mamogram, iaitu kelembutan tisu buah dada. Daripada situ dengan X-ray ataupun MRI, kita dapat gambar yang 2 gambar yang sebelah kanan tu menunjukkan kewujudan kanser pada payudara tersebut. Itu doktor melihat. Kalau kita yang melihat gambar 2 gambar kanan, yang kanan ni, kita nampak apa ya? Daripada gambar inilah kita boleh nampak apa. Ini pula adalah data MRI bagi seorang pesakit kanser hati tahap 4. Apa yang kita boleh lihat daripada gambar tersebut yang di dalam bulatan merah, gambar kiri yang di dalam bulatan merah tu. Jadi bila kita teliti gambar yang sebelah kanan tu, sekira-kiranya lah itu rupa apalah agaknya kot yang keluar dalam pemikiran kita. Jadi biasanya kalau kanser ni pada tahap 4, kita kena perhati dia punya bahagian tulang belakang dia. Dan ini adalah gambar MRI bagi pesakit yang sama. Pesakit yang sama. Cuba kita lihat apa yang muncul di bahagian tulang belakangnya. Gambar seperti ini. Sekira-kiranya jika kita melihat gambar ni lah, gambar yang hijau ni kan, apa yang ada di dalam pemikiran kita. Sekira-kiranya lah. Jadi ini gambar ini. Ini tertera di dalam MRI. Bagi pesakit kanser hati tahap 4 ni berkedudukan di tulang belakangnya. Jadi sekira-kiranya apa yang datang di pemikiran kita lah kalau kita melihat gambar yang seperti ini. Itu. Ini pula gambar yang kiri itu adalah gambar MRI bagi pesakit slip disc di bahagian tulang belakang dekat dengan leher, iaitu di C4 ni. Jadi di belakang sini ni, di dalam bulatan merah ni, apa sekira-kiranya yang kita boleh lihat di sini. Terpulang kepada masing-masing lah kalau melihat ini kita nampak apa. Begitu juga gambar di sebelah kanan ini adalah gambar X-ray bagi tangan kiri seseorang yang sakit jarinya lah. Jadi apa yang kita dapat lihat pada di dalam bulatan merah ni. Jadi terpulang pada masing-masing untuk melihat apa yang dia nampak di situ.
Ini pula adalah gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar tulang belakang MRI, tulang belakang bagi pesakit yang sihat, orang yang sihat. Gambar ini kita buat bandingan dengan gambar yang sebelah kanan, iaitu milik seorang yang terkena slip disc di tulang belakang. Di tulang belakang di kedudukan di pinggang, iaitu L4. Jadi kita lihat apa yang di sebelah kanan daripada tempat slip disc tersebut, yang di dalam bulatan merah ni. Kita nampak apa di situ? Bila gambar tersebut diperbesarkan, kita nampak gambar yang sebelah kanan ni. Apa sekira-kiranya yang kita boleh bayangkanlah dengan objek pelik seperti mana yang di dalam bulatan merah gambar kiri ni, kita berbesarkan di sebelah kanan, nampak macam itu tu. Jadi apa sekira-kiranya yang datang di dalam pemikiran kita? Mungkin ada yang akan mengatakan, itu cuma setakat ghost image, buat apa kita nak percaya? Itulah kan, karut lah, tahayul lah, kurapat lah. Itu mungkin sebahagian daripada kita akan berkata sedemikian. Tak apa, tak salah pun untuk kita berkata demikian. Tapi kita cuba ikuti kisah selanjutnya ini. Apakah kita akan masih lagi mengatakan ianya karut, tahayul untuk cerita, untuk kisah yang selanjutnya ni? Kita ikuti. Ini kisah seorang pesakit kanser payudara, iaitu Gloria Hannigan. Seorang yang tinggal beliau tinggal di Ohio, Amerika. Jadi ini cerita ni sekitar awal tahun 90-an. Beliau mengidap kanser payudara, dan memang telah disahkan oleh doktor yang dia mengalami mengidap penyakit kanser payudara tahap 4. Memang, tapi sebelum daripada itu, adik perempuannya dan ibunya telah pun meninggal atas sakit yang sama lah. Jadi dia sekarang ni dalam keluarga tu yang ketiga lah. Jadi bayangkan, dia dah tahap 4. Jadi maknanya tu menunggu masa untuk ajal dia sampai. Jadi bayangkan dalam keadaan ketakutan, dan satu ketika dia dipanggil untuk ujian X-ray. Jadi dia pun menjalanilah ujian X-ray tersebut, dan ini adalah filem X-ray. Ini istilahnya X-ray CAT scan lah, computerized axial topography, itulah lebih kurang. Jadi ada 12 gambar di dalam filem X-ray ini, dan tangan kirinya menunjukkan salah satu daripada 12 gambar tersebut. Gambar tersebut adalah yang ini. Jadi apa yang kita boleh lihat daripada yang di dalam bulatan merah yang kedudukannya adalah di tulang belakang Gloria Hannigan tu. Jadi kanser payudaranya di kawasan sini lah, depannya sedikit, tapi rupanya dah merebak. Kansernya dah merebak sampai dia kalau tahap 4 ni, dia akan ada kesannya pada pada tulang belakang. Macam tadilah kanser hati tahap 4 tu kan, dia akan ada kisahnya di dalam bahagian tulang belakangnya ni. Yang ni untuk Gloria ni, kanser payudaranya memang dah jadi tahap 4. Ini bukan tempat payudara kan, payudara sebelah depan kan, tapi pada tulang belakangnya ada muncul gambar seperti ini. Dan kalau diperbesarkan lagi dan dipusingkan, inilah rupanya. Jadi apakah ini boleh kita katakan sebagai ghost image? Jadinya lebih kurang kalau kita lihat muka Gloria ini jelas macam ni kan. Yang ini muka ni pun jelas juga kan. Tentunya yang ini kita tak boleh nak mengatakan dia sebagai ghost image. Tapi tak apa, kita bukan pakar gambar ke, bukan pakar X-ray macam gini, bukan ahli fizik yang mahir tentang tentang X-ray ni. Mungkin kalau kita kata ni gambar hantu macam tu kan. Ini kata kita sebagai orang awam, belum boleh dihujahkan secara ilmiah lagi. Cuma dari segi emosi atau daripada sudut pandangan biasa kita katakan ini gambar hantu, rupa hantu, macam tu. Cuba kita lihat ini. Ini yang gambar sebelah kiri ni adalah gambar MRI untuk orang yang sihat, tak kena kanser lah, tak kena kanser payudara macam Gloria. Yang kanan ni adalah MRI Gloria Hannigan. Jadi bandingkan gambar. Jadi kalau kita perhati gambar di bahagian tulang belakang sini kan tak nampak apa-apa kan, tapi di sini gambar di tulang belakangnya ada nampak sesuatu. Jadi pernah ke kita sendiri melihat gambar X-ray kita? Tapi Gloria Hannigan ni dia dah tengok lah gambar X-ray dia. Gloria memegang kepingan filem X-ray sambil menunjukkan gambar yang berkenaan. Ni gambar yang dimasukkan lah, gambar X-ray yang dimasukkan tadi, yang kita tunjukkan tadi. Dan ini gambar yang telah diperbesarkan, objek yang telah diperbesarkan tadi, yang menunjukkan jelas rupanya itu sebegitu. Sememangnya Gloria terkejut bila melihat gambar ini. It was the most terrifying things I've ever seen, kata Gloria.
Ianya adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Pernah saya lihat lah, kata Gloria lah, bila dia lihat gambar X-ray-nya sendiri tu lah. Ada rupa macam tu. Tapi Gloria bukan pakar dalam bidang fizik ke, dalam bidang X-ray. Jadi yang ini ni, pakar dalam bidang X-ray ni adalah radiologis. Dia ni harus seorang ahli fizik lah. Radiologis ni adalah ahli fizik, ahli sains. Jadi dia memahami betul tentang bagaimana X-ray itu berlaku. Jadi ini apa komen radiologis ni? Dia bukan seorang ni, radiologis, ada S-nya tu. Jadi beberapa radiologis were stunned to discover the horrifying face of the Prince of Darkness staring out at them. Them tu maknanya dia bukan seorang. From the X-ray of cancer patient, Gloria Hannigan. Jadi maknanya radiologis bersetuju, beberapa radiologis bersetuju bahawa gambar tersebut adalah gambar Prince of Darkness yang memandang tepat kepada mereka. Jadi tentunya orang yang pertama melihat imej ini adalah radiologis lah. Pasal mereka yang berada di dalam bilik kawalan. Kemudian gambar tersebut dikongsikan dengan Gloria dan kemudiannya tentunya dengan para doktor, dan oleh kerana ianya terekod begini, kita pun dapat sama-sama melihat. Tidak seperti bomoh. Kalau bomoh melihat ada hantu di dalam tubuh pesakit, gitu dia je yang lihat, kita tak boleh lihat pasal tak ada gambarnya. Gambar tu di dalam minda bomoh tu. Tapi ini gambar tu boleh direkodkan dan kita boleh sama-sama berkongsi. Itulah itu perbezaannya alat-alat moden ni. Jadi pemerhatian. Asalnya doktor nampak dalam tubuh Gloria ada penyakit kanser payudara. Nah itu yang dia kena buat treatment tu. Tapi di dalam gambar X-ray yang ini ada ahli radiologi sendiri yang nampak wujudnya hantu. Ahli radiologi sini menggelarkannya Prince of Darkness. Dia taklah sebut hantu pasal dia bukan orang Melayu kan. Pada tulang belakang Gloria. Maknanya kanser Gloria ni dah merebak daripada payudaranya, dah merebak ke tulang belakang. Jadi ikut kaedah perubatan moden, kanser yang di tulang belakang kena menggunakan gamma ray untuk proses penyembuhannya. Ini ikut kaedah biasa perubatan moden. Ini contohnya macam ni. Stereopathic radiology. A patient undergoes a radiation treatment for cancer of the spine. Spine ni tulang belakang. In this procedure, the radioisotope cobalt-60 is used as a source of gamma ray. Radioisotope cobalt-60 ni digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan sinar gamma ni tadi. A high dose of this radiation is guided by laser targeted to the localized area of the treatment. Maknanya dos yang tinggi lah sinar ni akan dipancarkan ke bahagian di mana terdapatnya kanser tersebut lah. Kalau macam ni tempat yang hantu tadi duduk lah. Macam tu lah kalau pada Gloria. Jadi penelitian Jadi maknanya kanser di tulang belakang perlu dirawat gunakan gamma ray. Di situ juga duduk hantu yang rupanya macam tu. Macam tadi itulah Bila demikian hantu jenis ini ni adalah dari martabat yang tinggi. Pasal apa? Pasal biasanya hantu-hantu ni direkodkan dengan kamera ke gitu aja. Yang ini direkodkan oleh X-ray. Dan biasanya kanser-kanser biasa ni dipakai high intensity X-ray je. Tapi yang ini bila dia duduk di spine ni, di tulang belakang, dia perlu guna gamma ray. Maknanya hantu yang duduk di tulang belakang ni martabat tinggi lah. Dah rupanya pun kalau kita tengok tu memang lain macam lah, siap bertanduk semua macam tu kan. Jadi martabat tinggi. Jadi kesimpulannya, ahli radiologi sendiri yang menyatakan dalam tubuh Gloria ada hantu. Doktor sebelum dari itu menyatakan ada kanser di dalam tubuh Gloria. Jika Gloria dibawa berjumpa bomoh kita, bomoh akan nampak hantu di dalam tubuh Gloria. Jadi dengan peralatan moden, kita berupaya melihat penyakit seperti mana doktor melihat pesakit. Dalam masa yang sama, kita juga berupaya melihat hantu seperti mana bomoh melihatnya. Malah rupa hantu itu dapat direkodkan pula. Di dalam video yang berikutnya nanti, kita akan bincang tentang bagaimana imej hantu boleh dirakam oleh kamera dan peralatan lain seperti X-ray dan MRI. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.